Rasa duka cita tidak dapat saya gambarkan. Linang air mata tidak dapat saya cahaya. Mengenangkan 3 puteri saya tersayang pergi dalam keadaan di hadapan mata. Ya Allah, selamat. Kalau kita tengok kepada anak perempuan 3 orang ini, almarhumah ni, apa tanda anak ini redha kepada Allah? Dia pergi sebagai muslimah yang solehah. Dia pergi dalam keadaan menutup aurat dengan sempurna. Ini ciri-ciri orang yang redha dengan Allah. Allah ambil dia dalam keadaan dia sedang taat kepada Allah. Ini waktu yang sangat baik. Sebab kita semua mengimpikan husnul khatimah. Kumpulkanlah mereka bersama dengan ruh orang-orang yang soleh, orang-orang yang engkau redha, ya Allah. Ustazah Asma Harun ziarah keluarga 3 beradik maut akibat renjatan elektrik ketika banjir. Abang kongsi petanda sebelum pemergian. Pada hari Jumaat yang barakah, kami dapat sampai ke tempat yang barakah ini. Di tempat insya-Allah syuhada 3 orang anak perempuan. Mudah-mudahan mereka di kalangan para syuhada yang mana diampunkan Allah dosa-dosanya, yang mana Allah ambilnya dalam keadaan penuh dengan rahmat dan kasih sayangnya. Mudah-mudahan saat diambil Allah nyawanya dalam keadaan tidak merasai kesakitan, dalam keadaan Allah redha kepadanya dan dia redha kepada Allah saat dia kembali. Sejak saya membaca berita tu, memang air mata tu mengalir saja. Sebab kita pun ada anak. Saya ada 7 anak, ada 4 orang anak perempuan. Apabila ada ibu bapa yang diuji dengan kematian seorang anak, itu pun sudah sangat berat. Jadi bila saya baca keluarga ini ditimpa dengan ujian 3 orang sekaligus, saya percaya ini adalah satu keluarga yang hebat. Ya Allah nak naikkan seluruh keluarga ini darjatnya di sisi Allah. Kalau seorang anak dah sudah sangat berat, apatah lagi bila 3 orang anak, tetapi keluarga ini adalah keluarga yang Allah pilih untuk menunjukkan bahawasanya ada manusia yang mampu menanggung beban yang berat. Ada manusia yang sangat kuat. Ada manusia biasa yang orang mungkin tak puji, tak puja, orang tak pandang, tak masyhur. Tetapi Allah masyhurkan keluarga ini sampai ramainya orang-orang yang besar tu, orang-orang alim, orang-orang soleh turun sampai ke rumah ini. Kita semua akan mati, tapi belum tentu ada ramai yang mendoakan kita. Tapi 3 syuhada ini, 3 wanita ini, dia meninggal dalam keadaan seluruh Malaysia mendoakan. Dan pemergiannya itu dimasyhurkan oleh Allah. Masuk dalam semua media, semua orang tahu, semua orang mendoakan. Ini satu pemergian yang luar biasa. Sudah tentu ada amalan arwah yang kita tidak tahu, dan sudah tentu ada amalan ibu bapa yang mulia ini dalam membesarkan anak-anak. Ada setengah keluarga bila ditimpa ujian ni, pintu rumahnya ditutup sebab tidak mampu untuk bertemu dengan orang. Sudah penat melayan orang datang tunjuk simpati dan sebagainya. Saya sendiri bila berhajat dan sampaikan kepada pihak-pihak, saya macam, keluarga ni mampu tak nak jumpa ni? Keluarga ni sanggup tak nak jumpa ni? Saya kata jangan paksa. Tapi bila saya diberitahu, keluarga ini memang terbuka hati, buka pintu, bahkan nak dijadikan pemergian ni sebagai satu iktibar. Antara iktibar besar yang kita dapat daripada pemergian arwah ini ialah mereka ni pergi dalam keadaan yang menutup aurat dengan sempurna. Ini sangat luar biasa. Sebab ada orang dalam keadaan yang begini mungkin keluar dengan apa sahaja keadaan lah, tetapi mereka boleh dengan pakai stokin, dengan pakai tudung, dengan apa, sebab dah dididik oleh ibu dan ayah ni. Aurat ini adalah satu maruah yang perlu dipertahankan sampai saat akhir. Dan aurat wanita itulah satu jihad bagi dia. Dan insya-Allah mereka digunakan syahid kerana dalam keadaan yang sebegitu masih mempertahankan maruah utama sebagai seorang wanita. Masya Allah. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Allah bersama dengan orang yang sabar. Allah naikkan darjat keluarga ini bukan di kalangan manusia biasa, tapi berada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan pilih di kalangan manusia siapa yang akan bersama dengannya, siapa yang Allah beri perhatian, lalu Allah berikan ujian. Masya Allah. Dan siapa yang benci dan tak suka dengan ujian itu, maka Allah juga membencinya. Maka kita sebagai orang beriman dan orang bertakwa, pilihan yang ada pada kita adalah redha. Jangan memilih selain daripada
redha. Jadi keluarga ini bila kali pertama saya jumpa, contoh ibunya sangat tenang, ayahnya wajah yang bercahaya sangat tenang, adik-beradiknya, menunjukkan keluarga ini sangat redha dengan sahabat-sahabat, saudara mara yang jauh dan dekat. Siapa yang redha, lalu dia sebut, ya Allah aku redha, ya Allah kau ambil anakku. Aku redha, ya Allah kau ambil sekaligus. Semua anak perempuanku sekaligus engkau ambil, ya Allah. Aku redha, daripadamu dia datang, kepadamu dia kembali, dan kami semua akan kembali kepadamu, ya Allah. Kalau kita tengok kepada anak perempuan 3 orang ini, almarhumah ni, apa tanda anak ini redha kepada Allah? Dia pergi sebagai muslimah yang salihah. Dia pergi dalam keadaan menutup aurat dengan sempurna. Ini ciri-ciri orang yang redha dengan Allah. Apa maksud orang yang redha dengan Allah? Dia taat perintah Allah, dia tinggal larangan Allah. Itu ciri orang yang redha. Kita sebagai yang ditinggalkan, kenalah tenang. Tenang dengan permergiannya yang tenang. Tenang dengan permergiannya yang baik itu. Mudah-mudahan insya-Allah memang mudah untuk bercakap, tetapi bukan senang untuk ibu dan ayah adik-beradik. Kerana akan terbayang-bayang wajah, suara, terbayang-bayang kenangan. Biarlah kenangan itu tetap ada sebagai menguatkan kita untuk terus mendoakan buat arwah. Subhanallah. Pada zaman sekarang, jaga anak perempuan mencabar. Sebab dari sudut maruah anak perempuan lagi susah, dari segi pergaulan dia, dari segi auratnya, macam-macam. Dan ini adalah tugasan berat. Dan ibu bapa ini berjaya melaksanakan tugasan ini dengan baik. Dan apa janji Allah melalui hadis Nabi ini? Akan menjadi pelindung daripada api neraka Allah. Kita tidak tahu apa yang berlaku di masa depan jika anak ini masih lagi hidup. Allah ambil dia dalam keadaan dia sedang taat kepada Allah. Ini waktu yang sangat baik. Sebab kita semua mengimpikan husnul khatimah. Kematian yang baik, antara tanda-tanda lah pergi dalam keadaan taat pada Allah, meninggalkan larangan Allah, pergi dalam keadaan ibu bapa redha. Tuan-puan sekalian, ada 2 perbezaan. Ada perbezaan yang jelas. Semua ibu bapa dia mengharap dia yang pergi dulu sebelum anak-anak. Betul kan? Semua ibu bapa harap. Kan mungkin kita akan kata, ya Allah kenapa anak dulu pergi, patut aku yang pergi dulu. Aku dah tua, ya Allah. Tapi bagi anak-anak yang pergi dulu, dia ada kelebihan yang sangat besar. Sebab ibu bapa mampu mendoakan anak. Kalau ibu bapa pergi dulu, anak yang doakan ibu bapa, memang itu adalah satu perkara yang besar lah. Tapi bila ibu bapa boleh doa, ini lagi tinggi kedudukannya. Ini luar biasa. Sebab doa ibu bapa doa yang paling tinggi darjatnya di kalangan seluruh manusia. Melebihi daripada doa ulama, doa orang soleh, bahkan doa wali Allah. Doa ibu bapa ni, inilah wali yang paling besar, paling utama bagi setiap manusia. Ibu bapa adalah wali yang paling tinggi. Jadi beruntung almarhumah ini, tiga anak perempuan ini. Permergiannya diredai oleh ibu ayah. Permergiannya diampunkan oleh ibu ayahnya. Permergiannya didoakan oleh ibu ayah. Kita yang masih ada ni belum tentu dapat doa ibu ayah setelah kita mati. Sebab kebanyakannya ibu ayah yang akan pergi dahulu. Masya Allah, Allahu Akbar. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu syurga buat keluarga ini dan semua yang hadir, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah rasa rindu ibu ayah ini kepada anak-anak mereka, ya Allah. Sesuatu kekuatan daripada doa, daripada redha mereka untuk berkumpul dan bertemu kembali di syurga-Mu, ya Allah. Kumpulkanlah mereka bersama dengan roh orang-orang yang soleh, orang-orang yang Engkau redha, ya Allah. Jadikanlah kuburan mereka umpama seperti taman syurga-Mu, ya Allah. Jauhilah daripada himpitan kubur, ya Allah. Permudahkanlah hisab mereka, ya Allah. Jadikanlah segala amal kebaikan anak-anak ini pahala jariah buat ibu bapa ini, ya Allah. Mungkin ada petanda sikitlah sebelum kejadian ni. Baru terjumpa yang daripada salah seorang daripada adik saya tu, Sakinah. Dia ada coretkan, ada titipan dia. Masya-Allah. Memang agak saya rasa terkilan, terbaca apa yang dia tulis tu macam rentetan ke arah berlakunya peristiwa kematian dia tu. Dia ada tulis doa untuk ayah, umi ayah, untuk keluarga, adik-beradik dan untuk semualah yang dia kenal.
Dia kata semoga keberadaan dia akan diingati dan ketiadaan dia juga akan dirindui dan akan jadi pendorong kepada kebaikan untuk semua yang terkesan kalau dia tiada lah. Itu saya rasa macam, ya Allah ya Tuhan, ini adalah tunjuk yang mungkin saya rasa macam novel ke ataupun drama ke apa, betul ke? Memang sebab ya Allah, tulisan dia ni memang baru find out dalam bilik dia tadi. Bilik tu saya tak tahu lah, mungkin dia tak nak usik apa yang abang dia pernah duduk dulu. Saya balik dah 10 tahun dah, saya rasa dah 13 tahun dia berkahwin. Saya berkahwin, saya ulang alik dari KL ke Kelantan. Dia tak ada ubah apa-apa pun. Mungkin dia hormat abang dia. InsyaAllah, adik yang baik. Dia hormat abang dia. Abang dia punya post, ada tulisan nama abang dia masih kat situ. Saya setiap kali saya balik, saya rasa macam, ya Allah, Wani tak nak buat ke apa-apa kat bilik ni. Tanyalah Umi Ayah, mungkin kita boleh discuss ke apa dengan Umi Ayah, kita buatlah bilik ni. Tak buat lah long, okey je. Macam ni okey, Wani okey. Saya masuk bilik tu, saya tengok macam, yelah mungkin kita kat sana ada senang sikit. Bila kita balik kampung, kita tengok keadaan diorang bertiga satu bilik. Saya faham adik-beradik saya yang perempuan, yelah sebagai orang yang dah makin berusia apa semua, ada perasaan nak berumah tangga. Saya faham tu semua. Tapi tak kesampaian. Dia ada tulis titik kat situ, ya Allah ya Tuhanku, kalau ada jodoh untukku, jadikanlah dia baik untukku dan untuk keluargaku, untuk adik-beradikku semua, untuk ibu bapaku. Kalau dia tak elok untukku, kan jauhkanlah dia. Mungkin pada pandangan Allah ialah tak ada yang baik untuk dia di dunia, tapi insya-Allah di sana, alam sana, di alam yang kita pun tak tahu, insya-Allah dia, macam Ustazah doakan tadi, titipkan doa jodoh dia di sana. Kita pun tak tahu, mungkin Tuhan dah reservekan dia punya jodoh dekat sana. Allahu Akbar. Itu memang saya agak terkesan lah. Memang sebagai abang ada rasa, ya Allah, bila lah aku nak makan nasi minyak adik aku ni. Tapi tak apalah, memang dia, saya faham dia ada tulis kat situ, dia tulis, dia titipkan. Dia kata mana-mana pasangan yang dah berumah tangga yang belum dapat anak, insya-Allah dipermudahkan untuk dapat anak. Yang belum berumah tangga, insya-Allah dapat jodoh. Dan saya faham dia pun ada di sudut hati dia untuk beliau sendiri dapat rezeki tersebut. Tapi tak apalah, mungkin Tuhan nak tamatkan rasa sedih kat saya sampai sini je. Okey, long moving forward, jangan fikir lagi dah. Tak ada perlu nak fikir lagi anak-anak, adik-adik nak ada jodoh ke tak ada jodoh, itu memang kita terima, tu ketentuan Tuhan lah. Ajal jodoh, dan of course sekarang ini ajal lah. Ajal maut memang dah di tangan Tuhan, tak cepat tak lambat. So kita terimalah. Saya sebagai wakil keluarga, Umi Ayah, kita terima. InsyaAllah ada hikmah di atas ujian besar ni untuk semualah, bukan untuk keluarga saja. InsyaAllah siapa-siapa yang terkesan dengan peristiwa ni, InsyaAllah ada ambil iktibar. Kalau tak banyak, sedikit, InsyaAllah ada dapat lah. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.